Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasih sekalian? Okey, Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita untuk subjek sirah kelas yang pertama bagi tahun 2021. Okey, tajuk yang kita akan belajar ini iaitu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Okey, sebelum kita nak masuk tajuk yang kita belajar hari ini, Ustaz nak terangkan berkaitan dengan keseluruhan apa yang awak akan belajar sewaktu subjek sirah. Keseluruhan dia. Apa yang awak akan belajar ialah perjalanan hidup Nabi daripada Nabi mula dilantik menjadi Nabi dan Rasul sehingga kepada pembentukan kerajaan Islam di Madinah. Okey. Maknanya apa yang berlaku sewaktu Nabi berada di Mekah, mula-mula Islam nak disebarkan, kemudian sampailah Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi membentuk kerajaan Islam di Madinah. Itu secara keseluruhan lah. Nanti secara yang dalam lagi kita akan tengok masa kelas yang akan datang. Okey, Ustaz set up slide ya. Okey, sirah tahun 4, peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Okey, Ustaz ada satu soalan. Tahu tak Gua Hira tu apa? Tahu tak? Tahu tak? Gua Hira. Ustaz, saya tahu tak gua, saya pernah pergi gua. Gua tu tempat yang gelap kan. Masuk ada bukit, lepas tu dia buat tempat kosong, masuk, lepas tu gelap. Kalau gua yang ada lampu tu dia tak lampu. Kalau tak lampu dia gelap. Tapi ni Gua Hira ni gua apa ni? Okey, Gua Hira ni adalah satu gua yang mana yang ada kat mana? Ada dekat Mekah. Kalau siapa yang mak ayah dia dah pernah pergi Mekah kan, pergi haji. Awak boleh tanyalah, mak, Gua Hira tu apa mak? Mak awak akan jawab, tu satu gua yang berada di satu bukit. Apa nama bukit tu? Siapa tahu angkat tangan. Jawab dalam hati. Okey, nama bukit tu adalah Jabal Nur. Berada berdekatan dengan Mekah lah. Ada dekat satu bukit tu nama dia Jabal Nur. Dekat atas Jabal Nur tu ada gua. Gua tu nama dia Gua Hira. Okey, apa yang berlaku kat Gua Hira tu? Okey, kita akan belajar lepas ni, hari ni. Okey. Okey, ni Ustaz dah simpulkan lah apa yang awak akan belajar hari ni. Ustaz dah pendek-pendekkan daripada buku teks awak. Okey, umur Nabi Muhammad ketika penurunan wahyu. Berapa umur dia? Tu Ustaz tulis dah tu. 40 tahun. Okey, awak pergi biru yang kedua. Okey, Nabi Muhammad ni, kan Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi ni adalah seorang yang sangat dihormati dan dipandang tinggilah oleh masyarakat Mekah ketika tu kan, masyarakat Arab Jahiliah. Walaupun mereka ni bukan Islam pun, dia bukan orang Islam, ada yang sembah bahala kan, ada yang sembah api, ada yang sembah macam-macam benda lah disembah kan. Maknanya bukan Islam lah. Tapi walaupun begitu, Nabi Muhammad ni disebabkan oleh akhlak dia yang terpuji, akhlak dia yang baik, Nabi Muhammad ni dipandang tinggi. Sehingga kan digelar sebagai apa? Al-Amin, maknanya orang yang sangat yang memang dipercayai lah di Mekah waktu ketika itu. Dan tapi Nabi Muhammad ni, bila dia tengok umat dia waktu tu, dia sembah bahala, tidak sembah Allah kan. Okey, sebelum tu ada satu soalan. Okey, apa agama Nabi Muhammad waktu ketika itu? Cuba jawab. Tahu tak? Okey, agama Nabi Muhammad ketika itu adalah agama Islam. Lepas tu ada tanya pula, Ustaz, bukankah Nabi Muhammad yang mengasaskan ajaran Islam? Itu adalah salah faham yang biasanya kita salah faham lah benda tu. Agama Islam ni bukannya diasaskan oleh Nabi Muhammad agama Islam ni adalah satu agama yang mana turun bersama-sama dengan Nabi Adam. Maknanya Nabi Adam tu dah turun dengan Islam. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din itu cara hidup yang mana yang diredai oleh Allah
di sisi Allah hanyalah Islam. Maknanya Nabi Adam tu dia dah turun dengan Islam dah. Kalau kita tengok perkataan Islam itu sendiri, kalau tengok dari segi makna di Islam, dari sudut bahasa adalah apa dia? Orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu Islam. Mana kalau tengok Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan sebenarlah Allah lah. Maknanya apa? Di Islam lah. Kalau kita tengok Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengabdikan diri kepada Tuhan. Kepada Allah. Maknanya dia pun Islam. Tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Kepada Allah. Mana dia pun adalah seorang Islam. Itu salah faham lah yang kita kena betulkan. Bukannya Nabi Isa, Nabi Isa dia bawa ajaran Kristian. Tak, bukan. Nabi Isa bawa ajaran Islam. Nabi Musa bawa ajaran Yahudi. Bukan. Nabi Musa bawa ajaran Islam. Cuma Nabi Muhammad ni meneruskan ajaran Islam itu dengan satu syariat yang baru, berlainan dengan syariat Nabi sebelum Nabi apa? Nabi Isa. Dia tak bawa adalah syariat Nabi Isa, tapi dia bawa syariat baru daripada sumber Al-Quran. Okey. Kita sambung ni nombor 2 ni, beruzlah. Apa tu beruzlah? Nabi ni bila Nabi tengok umat dia kan, dia sembah berhala, tidak sembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu Nabi dah memang Islam dah. Mana memang sembah Allah. Cumanya waktu tu Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Jadi dia tengok sedih, kenapa tak sembah Allah, kenapa sembah berhala, sembah batu kan. Lata wal Uzza, adalah banyak-banyaklah nama berhala pelik-pelik kan. Okey. Jadi bila Nabi dia sedih memikirkan tentang kaum dia, jadi Nabi pun beruzlah, Nabi asingkan diri. Dekat mana? Dekat Gua Hira, yang mana yang tadi kita sebut tadi. Gua Hira, satu tempat yang berada di Jabal Nur. Nabi buat apa kat situ? Nabi tujuan kenapa Nabi beruzlah, untuk menjauhkan diri daripada kesesatan kaum jahiliah. Nabi sedih lah tengok umat dia, kenapa tengok apa orang Arab waktu tu kan, kenapa lah pergi sembah berhala, kenapalah tak sembah Tuhan. Jadi Nabi pergi ke situ dan Nabi beribadah lah, solat, ikut waktu tu ikut yang mana diajar oleh dalam agama Islam yang Nabi Ibrahim. So waktu tu ada Islam yang mana ada orang Arab waktu tu yang dia memang ikut ajaran daripada Nabi Ibrahim. Okey. Seterusnya kita tengok penurunan wahyu. Ustaz tulis dan nombor tu bila penurunan wahyu ni. Yang pertama 17 apa? Ramadan. Kemudian 13 tahun sebelum hijrah. Kalau kita tengok pada tahun Masihi berapa? Sekarang ni 2021 kan? Bila kalau tahun Masihi ni penurunan wahyu? Pada tahun 610 Masihi. Maknanya dah 1400 tahun lebih. Waktu tu diturunkan wahyu ni. Apa wahyu ni apa? Al-Quran lah. Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda pelantikan Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Okey. Berapa umur Nabi waktu dilantik tu? Umur baginda genap 40. Okey, 40 tahun. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, ni adalah cerita macam mana waktu Nabi berada di Gua Hira tu. Kan Nabi bila berada di Gua Hira, waktu tu turunnya Jibril. Yang ni Ustaz nak baca sama-sama boleh? Ustaz baca, awak ikut Okey. Baginda didatangi Jibril. Okey, baca. Okey. Nama Jibril ni turun dekat Nabi Muhammad untuk apa? Apa dia nak Jibril buat? Okey, yang kedua, ikut Ustaz Jibril menyuruh Nabi membaca. Jibril turun tu kata dekat Rasulullah, Iqra. Dia suruh baca. Iqra tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu bacalah. Tapi Nabi ni dia seorang yang ummi, dia tak pandai membaca. Awak bayangkan seorang yang tak pandai baca, awak tengok buku kan, buka buku, ni apa benda ni? Contohlah awak buka buku bahasa Korea, awak buka, ni apa benda ni? Tak faham kan? Tak pandai nak baca. Tiba-tiba ada seorang mamat ni kata, bacalah buku tu, buku Korea tu. Kita pun tak faham. Aku tak pandai baca, kita jawab macam tu, betul tak?
Macam itulah Nabi. Jibril kata, bacalah. Nabi ni seorang yang buta huruf. Jadi Nabi tak tahu, Nabi kata, aku tak tahu baca. Bila Nabi cakap dia aku tak tahu baca tu, Jibril peluk Nabi. Dia peluk macam mana tu Ustaz tak tahulah. Tapi peluk lah sampai Nabi rasa lemas. Nabi rasa susah nafas. Lepas tu Nabi cakap, aku tak tahu baca. Lepas tu, Jibril lepas. Dia lepas, dia peluk lagi. Dia kata, Iqra'. Peluk Nabi. Sampai berapa kali? Lepas. Lepas tu, baca, Iqra'. Peluk lagi, Iqra'. Berapa kali? Sebanyak 3 kali. Okey. Bila dah peluk sebanyak 3 kali tu, malaikat Jibril membaca firman Allah. Firman Allah ni, inilah wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga sebagai tanda Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Ayat apa? Surah Al-Alaq. Ustaz yakin awak dah hafal ya? Sebab ni hafazan darjah 3 ni. Surah Al-Alaq. Betul tak? Siapa yang tak hafal tu, awak tengok balik. Awak hafal balik. Okay, Ustaz bacakan. Nanti awak baca sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat je. Maknanya Jibril baca kepada Nabi. Okey, apa maksud dia? Ayat yang pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini maknanya lah daripada ayat yang diturunkan kepada Nabi, yang Jibril baca kepada Nabi. Okey, bila dah Jibril baca macam tu, kemudian Nabi pun bila dah lepas, Nabi pun lari balik rumah. Baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Awak bayangkan, awak duduk satu tempat, bilik seorang-seorang kan. Tiba-tiba awak yakin tak ada orang, tiba datang orang peluk. Kan, mesti takut betul tak? Macam tu lah perkara yang berlaku pada Nabi. Dia peluk Nabi kan. Kita pun kalau kita kena peluk terkejut lah kan. Apa benda ni peluk aku ni, hantu ke apa? Takut. Itulah Nabi. Okay. Kemudian, apa dia? Bila Nabi balik rumah, Nabi takut kan. Menggigil. Lepas tu Khadijah pun nampak suami dia, iaitu Rasulullah, menggigil. Teruk. Kenapa ni? Kenapa tiba-tiba menggigil ni? Lepas tu Nabi baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Yelah kita takut kan. Bila takut ni, Nabi suruh isteri dia simutkan dia. Simutkan ni lah dalam. Biasa kalau orang takut ni dia sejuk. Seram sejuk kan. Simutkan. Kemudian Khadijah pun simutkanlah Nabi. Dia simutkan Nabi, dia tenangkan. Biasalah isteri bila tengok suami dia tak tenteram, dia pun tenteramkan. Kata, abang kenapa bang? Relax brother. Tenang kan. Tak adalah macam tu. Lebih kurang lah. Kita kalau kita nampak kawan kita kan, nampak resah, gelisah je, kita akan cakap, kenapa ni? Tenang lah, tak apalah. Dah, cukup. Dah, jangan nangis. Kan? Okey, lepas tu, bila dah tenang, okey, Nabi pun cerita apa yang berlaku tadi. Aku tadi kat gua tadi tiba-tiba ada satu makhluk peluk aku, yang nama Jibril. Dia pun baca ayat ni, semua dia ceritalah. Kemudian, isteri Nabi pun, Khadijah ni pun, dia bawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ni? Waraqah bin Naufal ni adalah sepupu dari Khadijah. Sepupu isteri Nabi, yang mana dia adalah agama Nasrani. Nasrani agama apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Kan sebelum Nabi Muhammad apa dia? Nabi Isa kan. Cumanya Waraqah bin Naufal ni, dia menganut agama Nasrani yang mengikut kitab yang betul. Dia bukan kitab yang telah diseleweng. Kerana kalau awak bacalah buku ke apa ke, pada tahun 300 Masihi, maknanya 300 tahun sebelum Nabi, maknanya agama Nasrani ni, agama Kristian lah yang kita kenal zaman sekarang, telah diseleweng oleh paderi-paderi dan juga orang-orang yang ada dalam agama Kristian. Cuma Waraqah bin Naufal ni, dia masih lagi mengikut
apa ni, kitab apa ni, bukan Bible, apa Zabur, Taurat, kitab Taurat yang asal daripada Nabi Isa. Okey. Yang terakhir ni Waraqah bin Naufal pun menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Malaikat Jibril ni apa tugas malaikat Jibril? Yang awak belajar. Tugas malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu. Sebagaimana yang telah berlaku kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya lah. Maknanya Allah nak sampaikan, nak melantik seorang tu menjadi rasul, Allah arahkan malaikat Jibril. Maknanya kenapa Warqah bin Naufal ni tahu apa Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul? Kerana Nabi Isa pun dilantik dengan cara yang sama. Nabi Musa pun dilantik dengan cara yang sama, kan? Dia tahulah sebab dia pun agama Nasrani yang mengikut kitab Taurat, dan kitab Taurat pun menyebut tentang perkara tu. Maknanya nabi-nabi ni dilantik dengan maknanya malaikat Jibril yang membawa wahyu daripada Allah, mengatakan bahawa mereka ni dilantik menjadi rasul. Okey. Faham tak ceritanya macam mana, bagaimana nabi ni dilantik menjadi rasul? Okey, Ustaz ulang balik Okey, umur nabi 40 tahun. Bila penurunan wahyu ni? 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, pada tahun 610 Masihi. Nabi ada berada dalam gua, kemudian dipeluk malaikat Jibril. Malaikat Jibril suruh baca. Bila baca, Nabi tak pandai baca. Kemudian dipeluknya 3 kali. Peluk lepas suruh Nabi baca, kan. Okey, kemudian bila dah 3 kali, malaikat Jibril pun baca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian Nabi balik, bila dah habis tu, Nabi balik rumah. Nabi ketakutan, isteri dia simutkan Nabi. Lepas tu Nabi dah tenang, Nabi ceritakan kat isterinya balik. Kemudian isteri Nabi, Siti Khadijah, bawa jumpa Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal pun kata bahawa Nabi Muhammad ni dilantik menjadi rasul. Okey, faham Kisah ni adalah kisah yang sangat penting lah, kerana ianya adalah permulaan kepada perkembangan Islam. Maknanya penurunan wahyu ni adalah kisah yang sangat penting, kerana ayat berkaitan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni pun mempunyai banyak inilah pengajaran yang kita boleh ambil. Contohnya, bacalah dengan nama Tuhan. Maknanya kita ni bila kita nak dapat sesuatu ilmu, ni arahan pertama Iqra' ni, membaca, kan. Maknanya Allah suruh kita membaca. Kalau nak dapatkan satu ilmu, nak dapatkan suatu pengetahuan, kita kena baca. Baca buku ke, baca apa, kan, untuk dapatkan ilmu. Okey. Takat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Untuk yang kelas seterusnya, insya-Allah Ustaz akan upload lagi satu video lah, tajuk yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.